Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 13 Mei 2022, baru lagi Mei, Jun, Julai, Ogos, baru 3 bulan, 2 bulan lebih. 13 Mei 2022 Presiden UAE meninggal dunia. Tuan baca dulu. Oh, sudah time dia, game over, dia sudah habis. UAE ni apa tuan-tuan? United Arab Emirates. UAE ni apa? UAE ni ialah satu himpunan negeri-negeri hebat. Abu Dhabi, ibu negara dia Abu Dhabi, Dubai, oh dahsyat tuan-tuan, Dubai, Ajman, Sharjah, ini semua ni united di bawah nama Arab Emirates ni. 13 Mei 2022 presiden dia Khalifah bin Zayed An-Nahyan meninggal dunia. Khalifah bin Zayed An-Nahyan mati. Tuan-tuan, harta dia waktu hari dia mati 18 bilion dolar US. 18 bilion US dolar harta dia. Kaya dengan hasil minyak. Keluarga dia punya kekayaan, adik dia apa semua campur 150 bilion USD kekayaan mereka. UAE menyimpan rizab minyak dan gas asli ke-6 terbesar dunia. Kaya tuan-tuan. Presiden dia kaya, keluarga presiden kaya. Belum cerita Saudi punya kaya lagi. UAE punya kekayaan macam tu punya kaya. Apa jadi dekat dia tuan-tuan? Mati. Orang cerita kat kita kekayaan dia, kita dengar, kayanya. Kita dulu nak simpan 100,000 tak dapat. Kita ni nak simpan 100,000, nak bagi ada dalam akaun tu nampak 100,000, dia tak dapat. Dia ada kekayaan dia sampai 18 bilion USD, punya banyak duit dia. Tuhan dia ada dalam bentuk cash, dalam bentuk kekayaan yang dia ada dalam ni, dengan gas, dengan minyak, dengan Allahu Akbar, punya kaya pun mati. Nah abangnya tak ada apa kita ni. Kita ni tak ada apa. Tuhan ni kalau tak kerana takwa, iman dan takwa dalam hati kita, Tuhan tak pandang kita pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian dahsyat yang dikatakan cerita kematian ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW kata, satu-satu manusia ni kalau Allah sayang dia, Allah nak bagi dia dapat kebaikan. Kita ni, kalau Allah sayang kita, Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Kalaulah Allah sayang kita dan dia nak bagi kebaikan dekat kita, apa Tuhan nanti buat? Ista'amalahu. Tuhan akan jadikan kita ni menjelang ujung umur kita. Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Tanda Tuhan sayang kita. Kita nak mati lagi 3 tahun, nak mati lagi 2 tahun, nak mati lagi setahun, pada ketika itu Allah bagi dekat kita. Kalau dia sayang kita, atas apa yang kita buat, atas doa yang kita duk minta kat dia selalu,
dan Allah jatuh sayang dekat kita, Allah akan buat apa kat kita? Towards the end, menjelang akhir hidup kita, Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Faqila, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi, sahabat kata, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, macam mana yang kata Allah jadikan dia ni beramal, macam mana tu? Qal, Nabi kata apa? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan bagi taufik kepada dia dan dia ada kekuatan untuk buat baik. Kita duduk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Orang duduk kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah ni maksud apa? Tuhan buka kita, bagi kita mau dekat Islam. Itu hidayah Allah. Itu tajuk akan datang bulan depan. Kalau panjang umur ada kuliah, kita akan cerita pasal hidayah. Wat taufiq. Taufik ni maksud dia apa? Sudah ada hidayah, kena ada taufik baru kita boleh buat. Kalau tidak, kita jadi tak ada tenaga nak buat. Kita sudah ada hidayah, kita sudah jadi orang yang sayang, sudah jadi orang yang nak kepada Islam, tapi tak larat nak buat amal kebaikan, tak larat. Kita tahu kata Nabi SAW, habang Nabi kata apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isinya. Kita tahu, ustaz sebut tu, kita tahu ini dia ulang berapa puluh kali dah. Persoalannya ialah hang buat ke tak? Betul, kita dah dengar banyak kali, betul. Kita ada tak kekuatan nak buat? Itu soal lain. Soal kita tahu, itu soal lain. Tapi soal mampu ke tak untuk nak buat, itu satu soal yang penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh, Nabi kata baca Quran ini likulli harfin, tiap-tiap satu huruf itu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfun. Nabi kata bukan maksud aku alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu harfun, lam itu harfun, wa mim harfun, dan mim itu harfun. Hang sebut bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 30 pahala dah. Tak baca lagi hal lain, baru sebut alif lam mim, Nabi kata 30 aku bagi pahala. Kita tahu, bila kita tahu, lama dah kita tahu benda ni, tapi hang baca Quran ke tak? Nak boleh kekuatan untuk nak baca Quran itu taufik daripada Allah. Kalau Allah jadikan kita ni, Allah bagi taufik dekat kita, dia mai kekuatan untuk nak buat ibadat. Kalau sekiranya Allah sayang satu-satu manusia tu, Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Nabi, bila Nabi sebut macam tu, sahabat tanya, Allah jadikan dia seorang yang beramal itu macam mana? Nabi kata Allah taufikkan dia untuk buat sesuatu amal baik. Bila dia dapat taufik daripada Allah, dia akan jadi orang yang beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama jaga benda ni. Satu, kesimpulan. Satu, marilah kita insafi soal kematian ini. Dua, mati itu benar. Mati itu benar. Tiga, waktu nak mati, siapa pun tak boleh tolong. Waktu kita duk bergelut dengan sakaratul maut itu, siapa pun tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong, harta kita tak boleh tolong, pengaruh yang ada dekat kita tak boleh tolong, kuasa tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, belah kesian Allah. Kalau Allah belah, Allah kesian dekat kita, dia tolong kita. Yang keempat, akhirnya kita dengan amalan kita menghadap Allah. Kan Nabi kata manusia bila mati pergi ke kubur, 3 benda ikut. Apa dia? Amalan ikut, anak-anak ikut, harta ikut. Bawa mayat kita pergi masjid nak semayang, kereta kita
Mercedes, BMW, Audi, Alphard, Velfire, anak kita bawa ikut mai duduk ada di luar masjid tu. Daripada lepas sembahyang bawa pergi ke kubur, ikut. Anak ikut, kekayaan kita ikut, dan kita dengan amalan kita ikut. Masuk dalam kubur, dua balik, Nabi kata. Anak kita yang sedih sangat kehilangan kita ni, balik. Harta kekayaan kita, anak kita bawa balik. Yang tinggal dengan engkau apa dia? Amalan engkau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nombor 4, akhir kita ialah kita dengan amalan kita. Kalau sekiranya kita ada amalan dan amalan itu ikhlas, mudah-mudahan selamat kita. Dan yang kelima, kita hanya mengharapkan rahmah. Apa dia rahmah? Belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 22. Bahrul Mazi jilid 21. Tuan-tuan, muka surat 142. 142. Bawah sekali. Dia kata masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah muka dan juga patah gigi gerahamnya ketika perang Uhud. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa masuk perang, dan dalam perang terpaksa menanggung sakit kecederaan. Gigi pecah, tuan-tuan. Nabi dalam perang Uhud gigi pecah. Tuan-tuan, siapa pernah sakit gigi tahu macam mana sakitnya sakit gigi. Ayam berketong dia turun ligan, tuan-tuan. Duduk rumah kampung, ayam berketong. Ayam berketong tu dia marah. Dia kata dia main bebai, tuan-tuan. Dia kata siapa sepi halau ayam ni? Ingat, dia kata. Allah, anak bini dia kata, ayah, memang ayam lagu tu, nak buat macam mana? Dia kata tak ada siapa kena pergi halau, aku tak boleh dengar dia duduk main berketong ni. Punca sakit gigi. Dia dibebai. Tak ada siapa, dia turun, dia ligan ayam ni, sakit gigi ni. Tuan-tuan, yang kata sakit gigi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud pecah gigi geraham. Tuh. Kata Khazin di dalam tafsir dia, apakala dilihat oleh panglima perang Quraisy daripada atas kudanya daripada jauh, akan orang muslimin meninggalkan tempat pertahanan mereka. Kita cerita dah bulan lepas macam mana perang Uhud. Nabi dah susun strategi, sekumpulan sahabat duduk di atas satu bukit. Bukit tu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah di Uhud, duk ada lagi. Dia panggil Jabal Rummah, Ra Mim Alif Ta Marbutah. Rummah, maksud dia apa? Daripada perkataan yarmi, panah. Jabal Rummah, Jabal pasukan pemanah duduk di atas. Nabi kata duduk sini, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kita menang ke, kita kalah ke, hampa di sini sehingga aku kata turun. Itu arahan. Apa jadi? First round dalam perang Uhud, nampak macam Islam nak menang. Musuh lari. Musuh lari, tinggal segala harta yang mereka bawa, duk ada di tengah lembah di antara Jabal Rummah dengan Jabal Uhud tu. Duk tinggal di situ. Sebahagian hak duk ada di bawah, pakat pergi duk berebut kutit. Terjadilah, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun Allah uji dengan harta kekayaan. Siapalah kita hari ini? Hak atas bukit duk tengok, dia kata ni tak boleh jadi, saya lagi tinggal kuah harga kita, tinggal kuah. Turun. Hak mula kata jangan turun, Nabi kata jangan. Turun seorang, turun dua orang, turun lima orang. Jom ibadah. Jom. Turun meneru. Bila turun, musuh yang pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dia belum masuk Islam lagi. Dia tengok-tengok, petik jari cantik, jom kita take over bukit ni. Kerana itu tempat paling strategik. Musuh naik, itu dia, semua duk ada di bawah. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri duk ada di bawah. Lepas start duk lepas panah, tak boleh buat apa, pakat kena. Bila keadaan jadi macam tu, ni hak kita baca ni. Dan orang-orang Islam meninggalkan tempat pertahanannya dan semuanya berhimpun kerana berbimbang dengan nak mengumpul harta yang ditinggalkan, tuan-tuan.
Bulan lepas kan, jangan lupa kita dah baca ayat-ayat Quran cerita tentang macam mana harta ni. Macam mana harta ni betul-betul dia menjahanamkan manusia. Daripada dia bercakap soal perjuangan, bila dapat habuan sudah jadi bukan lagi pejuang, tetapi sudah jadi pujawang. Sudah dapat habuan. Apa hari ini bahasa kasang daripada sebut apa? Dedak penuh mulut, dia berkata. Oh, kasang perempuan ni. Kasang. Dia pun bagi dedak ni tuan-tuan. Dedak ni orang tak makan. Kita makan ni sagon. Tak pernah makan sagon? Sagon. Orang Seremban ada tadi 3-4 orang tadi, dia tahu ke tak sagon? Sagon ni bahasa surat dia apa saya pun tak tahu. Sagon. Dulu sekolah rendah lu beli sagon, dia buat kelonsong macam jual kacang. Dia kena koyak belah bawah, belah tajam tu. Koyak. Nganga gitu, langut, ketuk. Dia masuk dalam mulut. Dia masuk tu bukan dedak yang tu. Yang tu sagon. Bila sagon penuh mulut ni, tak boleh lah. Nak tegur pun tak boleh. Bila bercakap dia keluar. Tapi orang hari ini lebih kasar lagi. Dia tak sebut sagon, dia sebut dedak. Dedak penuh mulut. Daripada dia bercakap soal perjuangan, kerana dedak masuk dalam mulut, tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa dah. Takut dia tembak keluar. Dedak. Dedak itu ialah gambaran kepada harta kekayaan. Ni cerita perang Uhud ni, dia nak habaq yang tu. Tak kena uji, tak apa, kita boleh kata ke orang. Tapi bila Allah test kita, bila Allah uji kita, rupa-rupanya kita pun kalah dengan harta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi di dalam perang Uhud, Nabi pesan dah, jangan tinggal bukit ni. Selagi mana aku tak kata turun, jangan turun. Depa turun tuan-tuan, tak tahan dengan ujian kebendaan. Dan di sebelah belakang tentera Nabi pun sudah kosong, tiada siapa lagi mempertahankan. Bila turun semua duk ada di bawah tu, pakai duk berebut ambil. Pasukan yang Nabi atok tadi suruh backup Nabi kat belakang pun tak ada dah, pakai tinggal, pakai main duk berebut, takut tak ada nak dapat habuan. Maka mereka itu pun terus menyerang sekali lagi dengan sekalian pahlawan berkuda dan pahlawan memanah mereka itu. Bila semua dah datang tu, musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid tadi sudah ambil alih bukit, sudah mai daripada arah belakang. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri sudah terkepung di tengah-tengah dan masuk mengamuk mereka itu sehingga habis lari tentera Islam. Bila kena attack, tak ada pertahanan ni, habis tuan-tuan. Habis. Anak panah mai daripada keliling tempat, tak boleh nak buat apa dah, melainkan lari. Mati tengah duk lari, cap anak panah mai kena atas belakang. Duk lari lagi, cap mai kena 10 anak panah atas belakang. Pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar, jangan langgar perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang di dalam kafir Quraisy itu, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Dalam ramai-ramai tentera Quraisy, tuan-tuan, perang Uhud ni Quraisy ada berapa orang? 3,000 orang. Islam berapa orang? 1,300 lari. Daripada 1,300 ni kena hasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, withdraw, tarik diri. 700 saja yang pergi perang lawan dengan 3,000 musuh. Dalam kalangan musuh yang ramai itu, dia kata ada satu orang nama dia Abdullah bin Qami'ah, nama dia. Telah dilemparnya dengan sekuat-kuat hatinya satu batu dan mengenai hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dapat nama dia Abdullah bin Qami'ah. Apa pasal dia dapat nama? Pasal dia yang pegang batu, dia punggai, pedepuk kata kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentarah hidung. Dan patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia singgah pam kata, gigi patah, muka berdarah.
dan berselerak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kemudian pergilah Nabi SAW pada satu bukit besar. Nabi naik ke atasnya. Maka itulah yang telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatuh yawma Uhud wa shujja wajhuhu shajjah fi jabhatihi hatta salad dam ala wajhihi. Telah diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya pada hari perang Uhud itu. Hadis recorded benda ni. Benda ni recorded. Direkodkan, direkam di dalam hadis. Nabi kena punggai batu, patah gigi geraham Nabi dan pecah luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana luka pecah di dahinya. Kena sini, kena kok belah tepi ni, dari luka gigi patah, sehinggalah mengalir darah di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik ke atas batu besar. Manakah orang-orang kafir tampil, manakala orang-orang kafir tampil memotong telinga-telinga dan merompong akan hidung dan memacam-macamkan ke atas orang Islam yang mati syahid itu. Nabi naik di atas batu. Ni pasal apa tuan-tuan? Psikologi. Kalau sekiranya kita dengar kata ketua kita mati, down. Negara mana pun dalam dunia ni, kalau kematian pemimpin utama, saham jatuh. Normal. Dia memang lagu tu dah. Sementara nak up balik tu, kok mana pun dengar kata Perdana Menteri mati, dengar kata Presiden mati, dandan saham kan jatuh. Pasal apa? Pasal negara sudah jadi uncertainties, sudah jadi tak ketahuanan, sudah tidak ada teraju yang membawa negara itu. Bila Nabi kena macam tu, dengan berdarah kening, dengan gigi patah dan sebagainya, Nabi terpaksa tunjuk dia kuat, dia bersemangat, dia belum kalah. Nabi pergi naik atas bukit nak bagi sahabat-sahabat nampak kata Nabi ada lagi. Daripada atas bukit tu, atas batu tu, Nabi naik, Nabi overview. Nabi nampak ni. Nampak apa? Nampak orang duk lunyai sahabat-sahabat dia. Salah seorang yang mati itu siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah tuan-tuan? Pak benakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik tengok-tengok, Allahu Akbar, pak benakan dia. Dia duk belah dada, dia duk rabut keluar, duk makan dia, duk potong telinga dia, duk rompongkan hidung dia. Nabi bila naik tu, dia nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Tiba-tiba itu yang Nabi nampak. Sampai dibuatkan oleh perempuan Quraisy akan subang di telinganya dan dibelah oleh seorang daripada Quraisy itu yang namanya Wahsy. Wahsy ini saya akan cerita dalam bab hidayah bulan depan insya-Allah. Wahyi yang kata Wahsy ini. Satu orang yang bernama Wahsy ini belah perut Sayyidina Hamzah dan dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah, dan datang pula satu perempuan yang bernama Hindun, dipotongnya hati Hamzah itu, hendak dimakannya. Tuan-tuan nampak tak dia punya kebencian dia tu sampai macam tu. Bunuh dah cukup dah. No, tak cukup lagi. Dia sadis, orang putih kata. Sadis. Dia tak tahu nak abang tuan-tuan. Sadis ni dia lebih pada kejam. Dia dah bunuh dah, dia tak berhati lagi. Dia rompongkan mayat tu, dia potong telinga, dia potong hidung, dia belah perut, dia ambil jantung, dia bubuh dalam mulut dia, dia luah. Begitu sekali dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tiada termakan olehnya, lalu diluahkan daripada mulutnya. Dia ambil jantung Sayyidina Hamzah. Perempuan tuan-tuan yang buat kerja ni, dia bubuh dalam mulut dah, dia luah balik. Allahu Akbar. Dan berhadap Abdullah bin Qami'ah hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tadi ni yang paling batu kena Nabi, berdarah
sampai pecah gigi ni. Dia ni bila tengok keadaan sudah jadi macam tu, Hamzah sudah dirompong-rompongkan muka, dada dibelah, dirabuk jantung, ambil makan luah. Dia ni Abdullah bin Qami'ah ni bila dah tengok keadaan jadi macam tu, dia naik syekh. Dia naik syekh. Apa dia buat? Dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Nabi. Dia nak Nabi mati tangan dia. Maka ditingkaskan daripadanya oleh sahabat Nabi, ditangkiskan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ni hak kita baca mukadimah bulan lepas. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Ingat lagi tak cerita Mus'ab bin Umair yang kita baca bulan lepas? Ingat lagi tak siapa dia ni tuan-tuan? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang asal kaya saja. Sebut balik, bagi ingat balik. Walaupun tak ada periksa mengaji di masjid ni, tapi jangan lupa, sayang. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi asal, anak orang kaya, anak bangsawan Makkah. Sehingga kan di Makkah, budak-budak muda Makkah ni, dialah idola mereka. Semua budak-budak muda ni duk simpan dalam hati apa? Kalaulah aku jadi Mus'ab. Macam tu punya kehebatan Mus'ab ni. Bila dia terima Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam di mana tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Zaman awal Islam, dia sudah ambil Islam. Mak dia dapat tahu, kerana ada satu orang sahabat nama dia, nama apa dia? Osman bin tak boleh jawab lah, tak test pun. Osman bin Talha. Sudah nampak, dia ni Islam kan, nampak cara semayang macam orang Islam. Pergi report dekat mak dia. Mak dia panggil dia. Mak dia panggil Mus'ab. Mus'ab, hang ikut Muhammad ke? Kalau betul hang ikut Muhammad, hang mau ingat, satu date pun duit aku tak bagi kang. Mus'ab kata apa? Dia kata, ya mak, saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa mak, mak tak bagi pun tak apa. Saya harap Allah aja bagi kat saya. Mak dia kata. Bermula daripada dia memilih Islam, dia jadi miskin. Sebab duit mak dia tak dapat. Dia hijrah ke Habsyah. Balik dari Habsyah, dia hijrah ke Madinah. Dia sampai di Madinah, dia jadi apa? Yang ni soalan senang ni, boleh jawab. Dia jadi apa? Oh, ramai jawab. Jadi guru Quran. Mana ada jawab? Tak ada jawab saja. Habis semua ramai jawab. Dia jadi guru Quran di Madinah. Dalam perang Uhud apa jadi? Mus'ab bin Umair di waktu sahabat-sahabat Nabi dah jadi berselerak kerana kena attack dengan musuh ni, dia di antara 12 orang tuan-tuan yang pergi duk lengkong Nabi, duk tahan dengan tak ada apa ni, anak panah duk main macam yang hujan ni, duk tahan dengan tangan, duk tahan dengan belakang, jangan Nabi kena aja, depa punya duk tahan ni. Mus'ab bin Umair ni salah seorang, mana dengan nak jaga Nabi, mana dengan bendera Islam dia yang pegang. Mus'ab bin Umair akhirnya dia syahid di dalam perang Uhud. Waktu nak ke bumi, tak ada apa nak tutup mayat dia. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil rumput. Nama apa rumput tu? Soalan last. Rumput irkir, kita sebut dah bulan lepas. Irkir ni rumput apa? Rumput wangi. Kita kata apa? Orang Arab suka ada buat apa? Tu jawab dah. Bumbung rumah. Pasal apa? Selain daripada boleh dibuat bumbung, dia juga dapat aroma bau wangi. Rumput tu buat tutup kaki dia. Begitulah ending Mus'ab bin Umair. Malam ni dia cerita lagi kat kita. Maka ditangkis oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan pada hari itulah dia menanggung bendera orang-orang Islam. Mus'ab ni dia pegang bendera. Dan dibunuh akan dia oleh Ibnu Qami'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, dahsyat yang dikatakan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in.